Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung pelajaran kita. Okey, tadi berhenti pada malu yang dituntut, sifat malu yang dituntut. Sekarang kita masuk dalam tajuk kecil lagi, malu yang dilarang. Okey, malu yang dilarang, ada 3 kategori malu yang dilarang dalam agama kita. Yang pertama, malu belajar. Okey, yang kedua, malu melakukan perintah agama, dan yang ketiga, malu melakukan kebaikan. Okay. Baik, sentuh dulu berkaitan malu belajar. Apa yang dilarang dalam malu belajar? Okey, antaranya ini yang berada ini antara situasi yang berlaku kepada kita semasa di kelas. Okey, malu berada di hadapan dalam kelas. Malu sangat. Okey, suruh bentang mulalah gelek sana gelek sini, malu. Okey, tutup muka itu, tutup muka ini, nak malu ke benda? Okey, kalau dah belajar berani. Kena berani. Sebab kalau tak berani mana dapat belajar? Okey, kita takkan dapat belajar kalau tak berani. So, kena belajar, kena berani. Okey, yang kedua, malu membaca di halayak ramai. Allah. Tengok anak-anak orang Jepun, kalau belajar, kalau membaca, mana dia kisah? Dalam kereta api dia baca, dalam bas dia baca, dia tak kisah pun. Jadi benda yang baik ni kita jangan malu. Okey, teruskan. Jangan malu-malu. Ini suruh baca sikit mulalah macam-macam style dalam tu, guling-guling ada. Malu dah kan. Yang ketiga, malu bertanya guru. Yang ini payah. Okey, bila kamu tak tahu, tanyalah. Okey, bila kamu tak faham belajar, tanya. Kalau tak tanya, kamu takkan tahu apa-apa. Sampai bila-bila kamu takkan tahu apa-apa. Yang itu jadi masalah untuk kita. Okey, dan yang keempat, malu mendampingi ulama. Yang ini pupayah ni. Okey, konon-konon bila mendampingi ulama, orang kata tengok tu, bajet-bajet ustaz kata orang. Tak payah. Okey, jangan peduli kata orang. Okey, mendampingilah ulama. Sebab bila mendampingi ulama ni, kita akan dapat macam-macam ilmu. Okey, begitulah. So, untuk malu belajar tu jangan dibuat sama sekali. Okey, ditegah dalam agama untuk malu belajar. Jangan malu belajar. Yang kedua, malu melakukan perintah agama. Sudah. Okey, perintah agama. Jangan pula kamu nak malu. Disuruh jadi imam, menolak. Kamulah. Padahal layak. Okey, kita dah belajar sebelum ini apa ciri-ciri imam yang layak. Okey, kalau ramai manusia, ramai lelaki yang layak jadi imam, dia ada kategori-kategori keutamaan dia. Okey, nanti tengok balik YouTube yang sebelum ni. Okey, yang Cikgu Sen. Seterusnya, malu berucap di halayak ramai. Okey, disuruh buat pembentangan, malu nak berucap depan orang ramai. Tak boleh. Okey, disuruh jadi khatib, malu. Tak boleh, jangan malu-malu. Okey, belajar. Okey, anak-anak. Yang ketiga, malu mengaku ibu yang tua dan miskin. Ini si tanggang ni. Okey, jangan jadi macam tanggang. Malu mengaku mak yang tua dan miskin. Okey, mentang-mentang jadi anak orang kaya. Mentang-mentang kahwin dengan orang kaya. Okey, kalau tak tahu cerita tanggang, nanti anak-anak buka YouTube, tengoklah cerita tanggang. Okey. Baik, yang ketiga, malu melakukan kebaikan. Benda yang baik jangan malu anak-anak. Walaupun orang kata minta puji, biarkan. Itu kata orang, biarkan. Kita bukannya kerja untuk orang, kita kerja untuk Allah. Okey anak-anak. Baik. Malu melakukan kebaikan. Pertama, malu bertanya. Mila. Okey, pernah dengar tak pepatah Melayu? Malu bertanya, sesat jalan. Okey. So, selalulah bertanya bila tak tahu. Jangan buat-buat tahu. Bila buat-buat tahu, satu benda tak jadi. Okey. Nombor 2, malu berada dalam majlis ilmu. Yang ini payah juga ni, malu berada dalam majlis ilmu ni. Okey. Ada jenis orang ni duduk dalam majlis ilmu je malu. Bukan malu kerana dalam ilmu, tidak. Malu orang kawan-kawan mengata, oh tu dia nak jadi ustaz lah tu. Oh pandai malu. Baik, hal agama, hal baik-baik, jangan nak malu-malu. Okey. Sebab kamu kena bersuara. Semua kita tahu wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi malaikat Jibril
memerintahkan kita untuk membaca atau mencari ilmu. Dia gitu. Okey, bila dah begitu, maksudnya berada dalam majlis ilmu itu adalah tuntutan agama. Okey? Belajar sekarang ini, kamu menuntut ilmu sekarang ni adalah tuntutan agama. Wajib hukumnya anak-anak, wajib. Okey, seterusnya. Okey, renungkan bersama. Renungkan bersama. Ini berkaitan dengan solat anak-anak, berkaitan dengan solat. Okey, ada di kalangan kita ni suka sangat meninggalkan solat, suka sangat melewat-lewatkan solat. Okey, padahal boleh solat awal waktu, nak juga lambat-lambat. Tengok yang pertama. Lah, dia kata, bukan susah sangat pun nak solat, katanya. Mula-mula masuk solat, masuk waktu solat. Yang kedua, ambil uduk. Bukan lama pun, 30 saat je. Yang ketiga, mulalah solat, katanya 5 minit je. Lepas tu doa-doa sikit. Lepas doa, okey, kena ingat waktu doa yang mustajab antaranya lepas solat fardu. Dan yang kelima, siap, kata 6 minit je sembahyang. Apa susah-susah? Okey, kamu sanggup lagi main game tu daripada daripada solat yang sekejap tu. Pelik sangat kan. Game berjam-jam boleh. Mata sampai rabun tengok game aje. Okey. Tengok yang atas ni pula. Tengok yang ni. Solatlah kamu di belakang imam sebelum kamu disolatkan di hadapan imam. Itu dia sindiran dia. Okey. Yang ini pula. Okey. Berkaitan dengan solat. Esoklah aku solat. Tengok-tengok esoknya dia disolatkan. Nak begitu anak-anak? Okey, jangan. Okey. Kalau boleh, kalau boleh, sebaiknya waktu solat itu solat terus. Jangan nak tangguh-tangguh sebab kita tak tahu ajal maut di tangan Tuhan ni. Okey, kita tak tahu bila kita akan mati. Okey, Allah tarik nyawa kita bila-bila masa je. Okey, takut-takut tu kita buat Allah tarik nyawa kita time kita buat maksiat. Yang itu bahaya. Okey. Meninggalkan solat ni adalah salah satu maksiat ya anak-anak. Dosa besar. Baik, tengok yang ketiga pula. Mati bawa bekal apa katanya? Daripada surah Al-Jumu'ah yang bermaksud ayat 8 katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian senantiasa berusaha lari darinya, maka dia pasti menemui kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui perkara raif dan perkara yang tampak. Lalu Allah akan memberitakan kepada kalian apa-apa yang kalian kerjakan. Maksudnya di sini anak-anak, kita takkan mampu lari daripada maut anak-anak. Anytime Allah akan tarik nyawa kita. Kalau time sujud Allah tarik nyawa kita, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya perkara terakhir kita buat ialah beribadat pada Allah. Takut-takut nanti kita tinggalkan solat, Allah tarik nyawa kita time itu. Allah, ending nyawa kita adalah buat dosa. Okey, nauzubillah anak-anak. Renung-renungkan bersama. Seterusnya, jangan malu untuk belajar. Okey, hadis riwayat Muslim nombor 333. Sebaik-baik wanita, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Rasa malu tidak menghalang mereka untuk mempelajari agama. Itu dia. Siapa Ansar anak-anak? Siapa Ansar? Ansar ialah penduduk tetap Madinah. Okey, mereka dipanggil Ansar. Okey, penduduk asal Madinah, manakala orang Islam yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah dipanggil Muhajirin. Okey, tengok pula kartun yang ini, kartun malu tanya katanya. Okey, kalau malu bertanya sesat jalan. Malu bertanya sesat jalan. Gak mau nanya ya jalan-jalan. Endon. Okey, dan terusnya. Yang ini pula, yang ini best ni. Malu bertanya sesat jalan. Malu melamar jadi tetamu di pernikahan. Okey, sindiran anak-anak, sindiran tapi sangat sangat bagus. Maksudnya dia melahirkan rasa berani dalam diri kita. Tak berani bertanya, memang kita akan sesat dan rugi. Okey. Seterusnya, renungkan bersama lagi. Okey, malu belajar ilmu agama. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah
rahimahullah menjelaskan, okey, belajar ilmu agama merupakan kewajipan kaum laki-laki maupun wanita. Maka siapa yang meninggalkan majlis dengan alasan malu, maka ia bukanlah malu, okey, tetapi sikap lemah, pengecut, lembek dan kebodohan. Sebab rasa malu yang benar ialah menjauhkanmu dari amal jelek yang menuntunmu untuk bersikap mulia. Inilah yang dinamakan malu. Maksudnya perasaan malu sepatutnya bawa kita kepada perkara yang mulia, bukan perkara yang tak mulia, yang jahat. Bukan begitu ya anak-anak. Okey, ini adalah daripada kitab Syarah Kitab Al-Jami' halaman 173. Nanti carilah, ada masa ya, cari insya-Allah. Ini tanggang tadi. Cerita anak yang tak mengakui ibu sendiri disumpah jadi batu. Si Tanggang. Bukalah YouTube, ada cerita Tanggang. Okey, jadi batu dia. Okey. Baik, seterusnya kepentingan sifat malu. Kenapa malu tu penting anak-anak? Kenapa? Okey, ada 5 yang diberikan di sini. Yang pertama, malu melakukan maksiat kerana takut dan segan kepada Allah. Itu pentingan dia. Kalau kita malu, kita takkan buat maksiat kerana takut dan segan pada Allah. Yang kedua, menyalahkan kecantikan akhlak dan kemuliaan insan. Okey, bila kita malu, kita nampak akhlak. Jadi akhlak kita nampak baik. Okey, contohilah Rasulullah SAW. Okey, yang mana malu kepada Allah, makanya Rasulullah sentiasa buat amal ibadah. Okey. Yang ketiga, berlumba-lumbalah mentaati perintah Allah dan Rasul. Berlumba-lumba anak-anak. Yang ketiga, yang keempat, benteng keimanan daripada gejala tidak bermoral. Bila malu, okey, bila malu melakukan perkara yang maksiat, jadi kita pun tidak akanlah melakukan maksiat tu. Allah, apa benda sampai epek ni? Di benteng keimanan anak-anak. Dia salah tu tanda keimanan kita kepada Allah. Okey, dan yang terakhir sekali anak-anak, okey, sentiasa terhindar daripada melakukan maksiat. Itu dia, bila kita malu, insya-Allah Allah jaga kita. Bukan kita jaga kita, Allah jaga kita. Okey, insya-Allah anak-anak, insya-Allah. Okey. Jadi alhamdulillah, mana-mana yang tak faham tu nanti anak-anak bolehlah terus personal pada saya ataupun tanya dalam grup. Okey. Dan mana yang baik itu datang daripada Allah, mana yang buruk tu daripada kekurangan saya sendiri ya anak-anak. Okey. Semoga anak-anak semua mengambil iktibar dan pengajaran daripada pelajaran hari ini. Okey, selamat mengamalkan solat berjemaah, selamat mengamalkan ilmu yang dipelajari, selamat mengamalkan sifat malu tepat pada masanya, pada tempatnya sekali dan situasinya. Okey, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kesihatan yang berlimpah-limpah kepada kita. Semoga Allah sentiasa menjaga kita daripada segala wabak. Semoga Allah memberikan rezeki yang banyak kepada ibu ayah kita dan kita sendiri, dan semoga Allah sentiasa memberi rahmat kepada kita semua, insya-Allah. Amin ya Allah, amin. Okey, akhir kata daripada saya, sallu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kirim salam pada mak ayah semua, kakak-kakak, adik-adik, abang-abang. Okey, latihan yang saya bagi tu buat. Okey, jangan simpan-simpan, jangan jeruk buat perkasam. Okey, assalamualaikum.